Itu saya katakan tadi, soal bila disebutkan tasawuf, saya setuju apa disebut oleh Maulana. Kalau sufinya, biar sufinya sunni, itu seakannya begitu. Dan kalau nak kepada agamanya, biar amalannya itu ada asasnya, ada nasnya. Tetapi apa yang berlaku sekarang, orang mendahului taksub daripada prinsip kebenaran. Bila disebut tadi bagaimana nak mendepani isu berita yang tak benar, disandarkan kepada habaib contohnya, kepada guru-guru sufi yang sudah terkenal, disebut pengikutnya seluruh dunia. Ukuran benar ini tuan bukan pada nama, bukan bila sebut habaib dikatakan ahlul bait, keturunan, sehingga kita tak boleh nak sebut apa lagi, terima saja. Tidak tuan, kita adanya panduan Al-Quran, kita ada panduannya hadis. Saya ingat baru ni satu dalam forum tentang tarekat yang kita bahas hari dua dalam Ustaz Khabar ini, tarekat Syekh Nazim Haqqani. Bahkan kita pun di pejabat mufti, dia tanya, bila kita beri jawapan dia tak puas hati, marah pula, dia tanya kita. Tapi tak apalah tuan. Lalu satu orang tanya, orang tua dah, saya ingat lingkungan 70-an begitulah, dia bangun dalam forum kita, dia bangun, dia kata saya nak tanya, tapi apa yang saya nak tanya ni saya nak jawab. Dia kata begitu pula. Jadi panel tu duduk seorang bawah sana, atas ni ada panel tu, bawah ni ada pula panel. Dia kata saya tanya, saya nak jawab. Saya kata dah, kalau gitu mujurlah kalau nak tolong jawab. Dia pun tanya, dia kata zikir menari ni, kata dia, apakah hukumnya? Ini dia kata. Jadi kita pun tak jawab apalah, dah pasal dia nak jawab. Jadi dia kata saya nak jawab, saya nak tanya semua sekali hadirin dalam ni, kalau saya sekarang zikir menari, melompat ke apa, dia tak tunjukkan, dia buat contoh, dia kata kalau saya zikir menari, saya nak tanya tuan, apa yang tuan-tuan lebih nampak yang saya buat sekarang, menarikah, zikirkah? Itu dia kata begitu. Nampak melompat, zikir subhanallah, tapi melompat. Awak nampak melompat ke nampak berzikir? Saya nampak melompat. Maka saya melompat, bukan berzikir. Jadi dia kata yang lebih zahir nampak itu apa dia? Bahkan hadis Nabi, nahnu nahkum zawahir. Dia kata kami berhukum benda yang zahir, yang dalam hati itu kita dakwah ukur. Jadi dia kata sekarang begitulah yang orang menyebabkan berkembang ataupun bercabangnya ajaran sesat di Malaysia, kerana taksub itu. Orang siapa tak boleh guna akal lagi. Tahun 2005 tuan percaya kata saya tuan, ajaran sesat ni mesti salah satu elemennya daripada 3 perkara. Tuan percaya kata saya dah tidaklah terlalu lama, 10 tahun, tapi kadang bila kita buat pemulihan, kita interview orang sesat, dan daripada 10 tahun kita buat kajian, mesti menghala satu daripada 3 atau kesemuanya sekali 3 perkara. Saya ingat Rasul Melayu Haji Kahar, saya interview dia, saya tanya, macam mana boleh jadi Rasul pula ni Ji? Saya tanya dia. Dia beritahu saya, Maulana, dia kata gini, Ustaz, saya dengan Nabi Muhammad ni lebih kurang je. Terkejut saya tuan, saya dengan Nabi Muhammad lebih kurang saja. Ini menyebabkan orang sesat. Bila dia anggapnya orang itu betul keturunan Nabi, orang itu memang lebih kurang-kurang Nabi, maka orang boleh terima nampaknya. Saya kata apa lebih kurang? Dia kata pertama, Nabi Muhammad tidak boleh menulis dan membaca. Saya kata dah haji, saya tak boleh baca. Satu. Kedua, kita baca dalam sirah Ustaz, contohnya Ar-Rahiqul Makhtum lah, contohnya kita baca yang moden ini, katanya Nabi kita ni mengambil upah jaga ternakan orang-orang penduduk Mekah. Sama ada kambing, biri ke unta ke apa, Nabi ambil upah dengan harganya beberapa kirat sahaja. Itu katanya ulama sirah. Saya kata lalu apa kaitan dengan haji?
Dia kata, saya ni ustaz bekas pekerja zoo negara, jaga kambing, biri, ular sawa, kera, mawar. Allah Tuhan, dengan alasan itu pun 18 orang pengikutnya. Tuan boleh bayang. Betul saya katakan tadi, ajaran sesat menyeleweng, dia takkan lagi daripada satu daripada 3 elemen ataupun 3. Apa dia? Pertama, dia akan jadi taksub. Bila ajaran tu sampai taksub sangat, guru saya kata, ulama ni kata, guru saya kata, waktu dia sebut guru saya, dia lupa orang lain tak ada tu guru ke? Guru saya kata, ya guru saya kata, syekh saya kata. Ni tuan tengok, taksub. 1. 2, duit. 2, duit, pitih, duit. Ajarannya mengajar duit semua. Bayar zakat pada guru, tak payah pergi haji ke Mekah, padang pusing gunung Jerai contohnya. Dan dikatakan Nabi Adam turun di situ contohnya. Tuan, apakah umat Islam di Indonesia sudah tidak boleh berfikir sangatkah lagi? Sudah tidak boleh berfikir sangatkah lagi? Dan ketiga, perempuan. Kalau hala ke perempuan, itu mesti ajaran sesat. Satu kes tahun 2005. Saya nak tutup di sini saja jawapan ini. Tahun 2005. Saya ambil satu kes, katanya gurunya guru tarekat tasawuf lagi Negeri Sembilan. Maaflah kalau ada orang Negeri Sembilan sini, kebetulan dia kata dia ni tok guru daripada Negeri Sembilan. Saya tak suka sebut buruk tentang orang tuan, saya cuba elok, tapi kerana nak buat contoh dengan apa yang dia ajar, saya terpaksa sebut. Gurunya hitam legang, maaf sebut, saya terpaksa sebut. Gurunya hitam legang, dan kakinya sini, di atas kura kaki ni, dia ada panau, kayak itu, ada kurat itu, ada penyakit kulit itu. Okey, apa tujuannya saya mesti sebut begini? Sebab kata muridnya ni suami isteri, 2 orang, tak ada anak. Pitih banyak doktor, pitih banyak, tapi anak tak ada. Kita memang selalu begitu, atas dunia begitu, lebih sini kurang situ. Pitih banyak, anak tak ada. Anak ramai, pitih tak ada. Bahasa dia begitu dah. Ceramah agama ada, lambat pula habis. Bahasa dia dah memang begitu, dia ada kurang dia. Baik tuan, ada penyakitnya di atas kaki. Kata muridnya, guru saya ni ustaz, dia ni memang kalau dia baca Quran, dia siapa nampak ayat tu apa berlaku. Contoh berperang, dia boleh nampak sahabat guling jatuh, Nabi dipanah begitu, dia boleh nampak. Saya kata, berat. Dalam hati saya kata, berat benar dah orang ni. Dan pula ustaz, dia kata dia pernah mandi di telaga bersama Nabi Ayub. Tu yang saya nak sebut, penyakit kulit kaki tu, pasal dia kata mandi telaga dengan Nabi Ayub. Dah kalau Nabi Ayub pun baik kulitnya, yang saya pergi jumpa sendiri gurunya itu secara diam-diam, kes ini pun sudah selesai, kes ini pun sudah selesai. Waktu kita buat kajian itu, kita masuk dalam kumpulan dia malam itu, memang nampak kakinya penyakit kulit tu ada. Dah kalau kata betul mandi dengan Nabi Ayub, Nabi Ayub pun hilang, waktu pun tak hilang, begitu seolahnya. Yang saya nak katakan apa, antara ciri wanita, anak saudara suami isteri ni, dia tak ada anak, dia beli anak saudara. Kerjanya tuan jual beli helikopter, mana mahal, banyaklah BT tu doktor malana, beli anak saudara. Anak saudara dia ni stewardess, pramugari. Comel tuan mau, saya yang selesai kes itu, saya pergi tengok, Allah pening saya, memang comel sungguh. Tapi nak marahnya kita tengok taksub, siapa anak saudaranya ini tiap-tiap malam akan sembahyang isyak bersama guru tarekatnya itu di dalam bilik sampai jam 2 pagi. Sampai jam 2 pagi. Lepas tu saya kata, agama apakah ini? Ajaran apa sebegini?
Kalau menjurus ta'assub, sama ada tuan-tuan suka dengar ataupun tidak, tuan terpaksa sebut. Kalau ta'assub mesti sesat. Duit menghala sesat. Wanita dah jelas sangat nampak sesat. Inilah yang sedang berlaku dalam negara kita, sehingga sudah tidak boleh ditegur lagi. Kalau ditegur, takkan nak kata salah habaib gitu, takkan nak kata sesat anak cucu. Ini dia tuan. Jadi terpaksa sebut, sama ada tuan suka kata tidak. Saya bercakap atas pengalaman dalam 10 tahun ini masuk ke tahun ke-11 bila kami menangani isu-isu sesat di Malaysia. Baik itu laman web Arab kita buka, bila dia bicara akidah, dia nak buat contoh ajaran sesat, dia mesti sebut seperti di Malaysia, mesti dia sebut begitu. Sebab Malaysia ni semua ada ajaran mengaku Tuhan ayah ping. Bila dah lumpuh sekarang, muncul Tuhan baru, Tuhan Harun di didinya Pahang. Berakhir dengan keganasan, bagaimana sahabat kami ditembak beberapa das di depan rumahnya. Mengaku Rasul pun ada di Malaysia. Dan sekarang ini tuan, kalau tidak ditangani isu sekarang ini, tuan kan tengoklah, ta'assub sudah berlaku, ta'assub itu pun sudah berlaku. Lama-lama orang akan terima ajaran-ajaran berasaskan kepada ta'assub semata, dan sudah tidak ada prinsip kebenaran lagi. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Ta'ala akan jaga akidah ini dengan adanya orang-orang yang benar, sekalipun akan ada datangnya orang-orang yang mengingkari kepada kebenaran itu. Bahkan Allah menyebut waqul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah.